Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya kasihi Imam, ahli tangkuasa surau di wakaf, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah bagi kesempatan untuk saya bertemu sekali lagi dengan tuan-tuan. Walaupun jadual saya di sini untuk kebelakangan ini sekejap muncul, sekejap tidak. Kalau yang mesej untuk memperingatkan saya hadir ke sini itu, saya tengok bersungguh-sungguh. Masya Allah, dibuat tanda soal tu berulang kali, nampak macam ustaz nak mari ke tidak ni. Tak apa, saya faham bahawasanya tanggungjawabnya besar. Dan saya sendiri secara peribadi, saya kata bahawasanya kalau tak ada apa-apa halangan, biiznillah ta'ala, saya akan tiba di sini atas apa yang telah dipertanggungjawabkan oleh Allah, bukan kerana kita kata sebab-sebab yang lain. Di mana tajuk perbincangan kita adalah tajuk perbincangan yang saya kira santai, tak terlalu berat. Tetapi perbincangan ini kalau kita perhatikan, kita perhalusi, walaupun ia bukan perbincangan yang menyentuh tentang persoalan-persoalan yang besar dalam hidup, tetapi keseluruhan perbincangan ini akan kembali kepada satu titik yang besar, yang namanya akidah beriman kepada qada dan juga qadar. Kita dah sampai ke tajuk yang ke-34. Sama ada tuan-tuan merasainya ataupun tidak, kalau dikutip balik daripada awal-awal perbincangan kita sampai kepada persoalan 34 ini ataupun perbincangan yang ke-34 ini, rata-rata daripada perbincangan la tahzan ini adalah mempersoalkan keimanan kita, bagaimanakah ianya berlaku dalam bentuk praktikal, bukan dalam bentuk teori. Bila mana masyarakat belajar bab tauhid sebelum daripada ni, ada yang belajar dalam bentuk sifat yang ataupun ciri yang lama, ciri yang zaman disebutkan sebagai zaman salaf, yang membahagikan tauhid itu kepada 3, uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat contohnya. Ataupun belajar dengan tauhid yang terkemudian disebutkan sebagai tauhid khalaf, sifat 20-nya, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah. Tujuan bagi pembelajaran tauhid bukan hanya kita kata secara berteori, tetapi matlamat bagi pengajian tauhid ialah bagaimana ia dipraktikkan pada kehidupan kita setelah kita mempercayainya. Ada orang tanya pada saya, ustaz, perbincangan la tahzan ni sebenarnya perbincangan tentang apa? Saya buat konklusinya, saya kata sebenarnya perbincangan la tahzan ini asal-asalnya bukan untuk memberi tips kepada tuan-tuan untuk jadi orang yang berbahagia. Asal-asalnya bagi pandangan saya kata. Sebab kebanyakan daripada tips-tips ni semua tuan-tuan dah tahu dah sebenarnya. Kalau saya tak sebut pun, tuan-tuan boleh baca dan tuan-tuan boleh menekanya dalam ayat tuan-tuan sendiri, walaupun bahasa yang digunakan oleh Dr. A'id Al-Qarni adalah bahasa yang tinggi. Tetapi yang saya lihat daripada perbincangan la tahzan ialah bagaimana praktik tauhid itu dilaksanakan dalam bentuk tindakan satu demi satu, beriman dengan qada dan juga qadar. Kebanyakan daripada kita yang sukar untuk memahami dalam bentuk teori, dipersembahkan dalam bentuk praktikalkan, dalam bentuk praktikalnya bagaimana harus kita buat untuk kita nak menerima setiap daripada ujian dan cabaran dalam hidup kita. Sehinggalah kita kata, kita membincangkan tajuk pada hari ini, iaitu bagaimana untuk menjadikan diri kita sentiasa berasa gembira, berasa seronok, tak bersedih dalam keadaan tak perlu, iaitu
bagaimana kita dah lanjutkan daripada perbincangan yang lepas, macam mana kesakitan itu boleh memberikan nikmat. Hari ini kita tengok bagaimanakah ilmu pula berupaya untuk memberikan kenikmatan dalam bentuk yang patut kita ketahui. Sebab bila sebut ilmu, bila sebut majlis ilmu, kita faham bagaimana jiwa kita, nafsu kita ni agak sukar untuk menerimanya. Orang sebut majlis ilmu, Allah majlis ilmu lagi. Kalau majlis makan-makan, majlis suka-suka, majlis kita karaoke, majlis apa? Majlis kahwin ke, majlis apa? Tahanlah sikit. Ini majlis ilmu. Allah. Kalau nak mari-mari, tak mari dia kata tak apalah. Tuan pergilah dulu, puan pergilah dulu. Saya nanti sampai masa saya sampailah, dia kata. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau kita lihat permulaan kepada tajuk perbincangan yang dibawa datang oleh Dr. A'id Al-Qarni, dia mendatangkan satu firman Allah Azza wa Jalla daripada surah An-Nisa ayat 113. Allah menyatakan di hujung ayat tersebut, Allah kata wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah sebut, dan dia telah mengajarkan kepadamu apa yang engkau tidak mengetahuinya, dan adalah kurnia Allah yang dilimpahkannya kepadamu amatlah besar. Manusia bila mana dia berada dalam keadaan jahil, tak tahu, dan jahil yang paling teruk iaitu dia tak tahu siapa Tuhan dia dan siapa yang telah menciptakan dia. Itu jahil yang paling teruk. Tetapi umum bagi manusia, bila mana dia berada dalam kejahilan, kejahilan itu kita akan tengok selepas daripada ni, ia keadaan yang membingungkan. Apa benda ya benda ni? Dia tengok kuih tu dah sedap dah depan mata dia, tapi dia terlupa nama kuih tu. Nak makan kuih yang sedap tu pun tak termakan sebab sibuk fikir kuih apa. Tuan-tuan pernah pergi kedai pasar yang jual kuih yang macam-macam ni, nampak sedap, ambil bawa balik rumah. Dia duduk fikir daripada pasar tadi, kuih apa ni? Apalah orang sebut kuih keranda tu, nama apa? Saya panggil kuih keranda, minta maaf tuan-tuan. Bentuk dia bentuk coffin. Dia buat daripada beras pulut. Apa nama? Dangai. Kuih dangai ke? Daripada nak makan sebab fikir kuih dangai tu berbenda nama, lambat. Oh, kuih dangai, dandan dia masuk mulut. Nampak? Walaupun kuih tu dah sedap, tetapi ilmu selepas mengetahui tentang perkara tersebut membuatkan ia lebih sedap. Subhanallah. Itu satu contoh yang umum. Tuan-tuan beribadat, tuan-tuan berakidah, tuan-tuan berakhlak. Tetapi setelah tuan-tuan mengetahui akidah Islam, setelah tuan-tuan mengetahui syariat Islam, setelah tuan-tuan mengetahui akhlak Islamiah, pada waktu itu ketika mana kita melaksanakan tuntutan-tuntutan akidah, kita melaksanakan tuntutan syariat, kita melaksanakan tuntutan akhlak Islamiah atas pengetahuan, apa yang kita buat bertambah manis. Sebelum ni kita semayang juga, tapi ikut orang. Kita berakidah juga. Orang tanya kita boleh jawab. Apa rukun iman? Apa rukun Islam? Tahu belaka. Tapi bila mana ditanyakan apa tuntutan beriman kepada Allah, tak tahu. Aku beriman gitu je. Bila mana dia belajar apa yang dikatakan tuntutan beriman kepada Allah, 1, 2, 3, 4. Oh, ini sebenarnya konten dalam beriman kepada Allah. Dan pada waktu itu, waktu dia nak menunaikan iman kepada Allah, dia melihat borang-borang kosong seolah-olah begitu untuk difulfilkan. Ada matlamat yang perlu dicapai dalam keimanan kepada Allah, beriman kepada Rasul. Didatangkan dengan ilmu membuatkan dia lebih seronok untuk melakukan tindakan-tindakan selepas daripada itu. Lantaran itulah di hujung ayat kalau kita lihat Allah sebut wa kana fadlullahi 'alaika 'azima.
Bila mana Allah ajar kepada manusia akan ilmu, Allah kata di hujung ayat ini, dan kurnia Allah yang dilimpahkannya kepadamu amatlah besar. Ilmu adalah merupakan satu daripada kurniaan Allah, dan ilmu adalah merupakan antara kurniaan Allah yang besar. Itu maksudnya. Bahkan kalau kita lihat apa yang sinonim dengan ayat ini, tuan-tuan, hadis Nabi SAW, yang mana Nabi nyatakan, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Nabi kata sesungguhnya para anbiya tidak mewariskan dinar maupun dirham, tetapi para anbiya mewariskan akan ilmu. Barang siapa yang mendapatkannya, maka sesungguhnya dia mendapatkan habuan yang besar. Nak tunjukkan bahawasanya ilmu tersebut sebenarnya adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang elok, sesuatu yang besar. Maka kalaulah siapa yang memperolehinya, sewajarnya ia seumpama dia memperolehi habuan yang besar. Tuan-tuan dapat kereta besar, apa rasa? Apa rasa dapat kereta besar? Ada orang rasa, Allah tertekan ni ustaz, kereta besar. Tak ada. Lagi besar kereta, lagi seronok. Masa mula-mula diterima lah. Lepas tu kena maintain, itu lain cerita. Dia kata dapat dulu. Dapat rumah besar, siapa yang tak seronok? Ada yang tak seronok? Daripada taman ni naik, upgrade, duduk dekat hill mana-mana, dapat rumah lagi besar. Ada yang tak seronok? Bagi kat saya contoh. Semua orang suka. Tapi bila mana sebutkan kurnia Tuhan yang besar, dan kurnia Tuhan itu namanya ilmu, siapa yang rasa seronok sangat-sangat? Pasal apa? Kenapa tak seronok? Kenapa tak nak? Jarang orang bila mana dapat sesuatu ilmu berkenaan tentang sesuatu, dia merasa berat. Biasanya bila mana dia dapat satu ilmu, walaupun ilmu tu kecil je, contohnya kita kata masa musim kita buat korban dulu, macam mana sebenarnya nak melapah cara yang betul. Selama ni Allahu Akbar, kita bukan lapah kulit, lapah tangan kita. Tahu lapah tangan? Ralit lapah lembu, zap tangan kita. Tiap-tiap tahun bukan takat lembu kena korban, kita kena korban. Sama je. Lepas belajar, Allah, senangnya orang lepas lembu. Taklah sampai makan tangan, makan tulang sebagainya. Sampai makan nyawa pun ada. Contohnya. Wal'iyadzubillah. Tapi dapat ilmu, oi, hebat ni. Itu baru ilmu dunia. Macam mana kalau ilmu akhirat, yang mana ia bukan takat memudahkan kita kata hidup dekat dunia ni, ia menyampaikan kita kepada syurga Allah dengan jalan yang mudah. Oleh kerana kita sebutkan, yang dikatakan ilmu itu memberikan satu rasa gembira, rasa seronok bila mana memperolehinya, lawan kepada keadaan berilmu itu. Kata Dr. Aid Al-Qarni, kebodohan merupakan tanda kematian jiwa, terbunuhnya hidup, dan membusuknya usia. Subhanallah. Bila sebut kata jahil, jahil tu dalam bahasa kita bodoh. Minta maaf kalau pun kasar, itulah bahasa yang dibahasakan. Sekurang-kurangnya akan datang kepadanya 3 penyakit. Yang pertama, bila mana jahil, jiwa dia mati. Dah tak terasa apa yang dia buat itu salah. Waktu ketika dulu tuan-tuan, kalau orang perempuan merokok, dia dipandang, kita kata, minta maaf, second class perempuan. Bahasanya lah, minta maaf. Bukan kita kata, oi, semestinya begitu, tidak. Tetapi pandangan masyarakat, siapa yang merokok, kita kata turun sikit dia punya kedudukan dia dari sudut kewanitaan dia dan sebagainya. Wala'iyadzubillah. Apa yang Allah pelihara kita. Tapi hari ini kerana kejahilan manusia, dalam bahasa yang lebih kasar, kebodohan mereka, daripada tak isap rokok, keluar vape. Dia kata hari ini kalau perempuan nak naik dia punya standard, hisaplah vape. Vape on. Berembui hasap habis. Asalkan kita kata inilah style yang lebih stylo daripada style-style yang lain.
Habis. Satu sudut. Itu yang namanya dunia. Bagaimana dengan akhirat? Kita akan melihat pelbagai jawapan-jawapan yang mana seolah-olah tidak melambangkan perasaan bersalah atas kesalahan yang dia buat. Kalau kita ambil satu contoh, orang perempuan yang sinonimnya kita kata tutup aurat, kan? Kenapa tak tutup aurat? Dia kata panaslah kepala dia. Kenapa tak tutup aurat? Itu hak individu untuk tutup ni. Kenapa tak tutup aurat? Dia kata itu tak up to date. Jawapan-jawapan yang dia bagi itu, kalau kita tengok dalam borang-borang jawapan masuk Dewan Peperiksaan pun kita tak jumpa jawapan tu. Buka kertas soalan, kita kata contoh berkenaan tentang kewajipan seorang Muslim tutup aurat. Kenapa mesti tutup aurat? 1, 2, 3. Cari jawapan kenapa tak perlu tutup aurat, tak jumpa. Tapi dia boleh buat keluar jawapan yang tak ada dalam kertas soalan. Pasal apa? Minta maaf bahasanya, sebab dia bodoh. Terbunuhnya hidup. Sepatutnya hidup itu diuruskan dengan ilmu, tak diuruskan dengan nafsu. Habis. Wal'iyadzubillah. Dan membusuknya usia manusia yang kita kata jauh daripada ilmu, baki dalam usianya pasti tidak akan terisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Sebaliknya akan diisi dengan perkara-perkara yang akan merosakkan diri dia, yang sepatutnya daripada masa ke semasa dia menambah koleksi ilmu, tujuannya supaya daripada ilmu itulah dia beramal. Tetapi bila mana disebabkan jauhnya daripada ilmu, menyebabkan makin lama bertambah usia, makin kurang amalan, makin banyak yang lara. Sebab tidak ada sesuatu yang memimpinnya untuk beramal, daripada ilmu itulah terhasilnya amal. Nampak? Dah tak ada buat kerja apa, baring, tidur, buat kerja sia-sia. Macam kita kata, kalau kita baring lama-lama, tuan-tuan, baring tu bagus, rehat. Tapi kalau baring lama-lama tak buat amal, tak buat kerja, apa jadi tuan-tuan? Kalau orang duduk hospital tu, doktor pesan, ni keluarga pakcik ni tak boleh gerak, tak boleh bergerak, pastikan kita kata kena ubah kedudukan dia. Kejap nanti timbul belakang dia nanah, luka, walaupun dia tak buat apa-apa pun, tapi boleh jadi luka. Pasal apa? Dagingnya mula membusuk. Macam itulah juga manusia, bila mana dia tidak ada ilmu, hidupnya tidak beramal. Orang yang tak beramal seperti mana kita kata dia mati sebelum daripada dia mati. Habis busuk usia dia. Wal'iyadzubillah. Sebaliknya, lawan bagi kebodohan itu tadi, andai kata masuknya ilmu dalam diri seseorang, daripada sebelum ni tak erti apa-apa, sekarang pandai sikit-sikit, alhamdulillah, masuk. Bila masuknya ilmu dalam diri dia, ianya ibarat cahaya. Dan cahaya itu sebenarnya memang benar-benar masuk dalam diri dia, dalam erti kata maknawi, yang tidak dapat dilihat dengan mata, tetapi membuatkan hati nuraninya bertambah ceria daripada masa ke semasa. Itu sebab kita lihat bagaimana manusia yang dikurniakan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, cerita macam-macam perubahan hidupnya daripada satu keadaan yang buruk sebelum daripada ni, tapi sebab kata dapat cahaya hidayah menerusi ilmu-ilmu yang sampai pada hati dia, membuatkan hidupnya lebih bertenaga, lebih bercahaya berbanding sebelum daripada ni. Kita seronok melihat sebahagian daripada masyarakat bila mana Allah berikan pintu hijrah kepada dia. Ada satu tempat bila mana kita nak jemput hamba Allah yang berhijrah, kita tahu kehidupan dia bagaimana sebelum daripada ni, Allah bagi dia pintu hidayah untuk berhijrah. Ada setengah-tengah daripada kalangan masyarakat sensitif. Soalan pertama dia tanya, ada tauliah ke tidak? Yang kedua dia kata, orang ni kalau cakap biar betul-betul. Kalau bercakap nanti biar jangan campur dengan hal-hal yang contohnya politik dan sebagainya.
walaupun tajuk jelas, walaupun kita kata perbincangan yang diharapkan itu kita kata jelas, tetapi skeptikalnya manusia terhadap orang yang diberikan cahayanya oleh Allah Azza wa Jalla itu jauh berbeza. Melainkan jawapan balas saya kata, sepatutnya bila mana kita melihat sejarah hidup manusia-manusia sebegini, kita merasa insaf. Ada setengah daripada manusia yang sanggup untuk meninggalkan hidup glamournya, meninggalkan dunianya semata-mata untuk cari redha Allah. Kita yang belum tentu dapat buat macam dia, tiba-tiba memandang sinis terhadap manusia-manusia sebegini, kerana kita tak melihat betapa bernilainya cahaya yang telah Allah campak dalam hati dia, sedangkan ia belum tentu wujud dalam hati kita sekarang. Kita iman, kita Islam, kita mungkin warisan. Pasal apa? Mak ayah kita baik, kita baik. Tok Wan kita dulu baik, kita baik. Tapi ada setengah manusia yang memang Allah uji dia, hidup dia sebelum daripada ni, ya Allah, betul-betul teruk. Melainkan hari ini Allah berikan cahaya dalam hati dia dan sememangnya kelihatan hidupnya berpegang teguh dengan agama. Terimalah perkongsian-perkongsian mereka, walaupun siapa pun background dia, apapun background dia, kita ambil mana yang baik, kita buang mana yang tak baik. Asalkan dia tak bawa kita kepada kesesatan yang nyata, itu lain bicaranya. Maka bila mana ilmu itu masuk dalam diri manusia, kata Dr. Al-Qarni, jauh bezanya daripada tiga keadaan tadi. Mati jiwa, karani cahaya sampai. Ibarat kita kata, kalau tanaman tidak mendapatkan cahaya, maka dia akan menjadi layu, layu, layu dan mati. Hati bila mana tak dapat cahaya, layu, layu, layu dan juga mati. Bila mana dia dah mula dapatkan cahaya, dia akan kembali mula hidup, dan kemudian dia akan terus hidup bagi roh tersebut dengan cahaya tersebut, dan menjadi bahan bakar bagi tabiat. Apa yang dikatakan bahan bakar bagi tabiat, tuan-tuan? Dalam hidup kita, yang lebih banyak kita buat adalah bersandarkan kepada kebiasaan. Kebiasaan kita apa dia? Inilah dia. Contoh, kita kata sekian-sekian hari Ahad. Apa kebiasaan kita, tuan-tuan? Sebut sikit. Lepas subuh ni, Ustaz, kami ambil roti canai 2 keping, ambil teh tarik segelas. Lepas tu, tidur lah. Ahad, Ustaz, Ahad. Sekali pergi ceramah tentang kardiovaskular. Bahagian jantung ni. Dia kata, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak makan roti canai, boleh. Nak minum teh tarik, boleh. Tapi lepas makan, tolong jangan tidur. Kena lari paling kurang, kita kata 11 km. Contohnya. Kadar kalori yang dibakar baru menyamai, kita kata sekitar 10 km. Kita tidur. Bukan tidur kita kata sekejap-sekejap. Ibarat kita tidur lebih daripada 100 km. Apa jadi? Tabiat kita tu, kita buat sebab kita tak tahu kesan pada diri kita. Dan kalaupun kita tahu, mungkin pengetahuan kita itu sekadar pengetahuan, tak sampai kepada ilmu. Beza di antara knowledge dengan ilmu ialah, knowledge itu sekadar satu pengetahuan yang umum. Ilmu itu di sisi Islam ialah sesuatu yang memberikan kesan kepada amal kita. Bila mana ilmu itu masuk, kita akan membuang tabiat-tabiat yang tak baik. Ia akan menjadi bahan bakar kepada tabiat-tabiat yang buruk, dan menjadi bahan bakar untuk tabiat yang baik, untuk kita gerakkan kepada benda yang baik. Lantaran itulah kalau kita lihat, Allah Azza wa Jalla memberikan signifikan terhadap ilmu ini, seperti mana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran pada surah Al-An'am ayat 122. Allah berikan perbandingan dalam bentuk alam semesta ini. Allah kata, awaman kana maita fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fil dhulumat laysa bi kharijin minha
kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Kata Allah, dan adakah orang yang mati, yakni hatinya dengan kufur kepada Allah, kemudian kami hidupkan dia semula dengan hidayah petunjuk, dan kami jadikan baginya cahaya iman yang menerangi, sehingga dapatlah ia membezakan antara yang benar dengan yang salah, dan dapatlah ia berjalan dengan suluhan cahaya itu dalam masyarakat manusia. Adakah orang yang demikian keadaannya sama seperti mana yang tinggal tetap dalam keadaan gelap gelita, yang dikufur, yang tidak dapat keluar sama sekali daripadanya? Demikianlah sebagaimana iman itu diperlihatkan keelokannya kepada orang-orang beriman, diperlihatkan pula pada pandangan orang-orang yang kafir itu akan keelokan apa yang mereka telah lakukan dari perbuatan kufur dan segala jenis maksiat. Apa yang Allah pertontonkan pada kita? Yang dikatakan ilmu itu tadilah. Hari ini kita dapat mengenal betapa buruknya bagaimana kalau seseorang itu mensyirikkan akan Allah. Hari ini, kalaulah bukan kerana ilmu, sebahagian daripada manusia bila mana dia buat perbuatan syirik, dia tak rasa apa-apa, dia kata, bagus apa? Setelah daripada dia mengambil selain daripada Allah untuk menjadi Tuhan, dia akan kata, betapa beruntungnya aku memiliki lebih daripada satu Tuhan. Orang musyrikin, waktu Nabi ajak untuk beriman kepada Tuhan yang esa, dia kata, aja'alal alihata ilaha wahida, adakah kamu hendak menjadikan Tuhan itu Tuhan yang satu? Kami ada 360 Tuhan contohnya, maka kamu hendak menjadikan daripada 360 itu jadi satu? Tak logik, dia kata. Ajaib. Sedangkan hakikatnya, kalaulah ilmu berkenaan tentang Tuhan, iaitu keperluan untuk Tuhan itu bersifat dengan esa sampai pada dia akan kata, Allah, betapa bodohnya aku ambil Tuhan yang selain daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi benda tu takkan dapat pada dia, melainkan kalau dia usaha dan juga bertepatan dengan hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Lantaran itulah, bila kita sebutkan tentang kebahagiaan, kuncinya ialah ilmu. Kebahagiaan, kedamaian dan ketenteraman hati sentiasa bermula dari ilmu pengetahuan. Kalau dalam bahasa orang-orang zakat sekarang ini, jangan diberi ikan, tetapi diberi ilmu bagaimana untuk menangkap ikan. Satu ketika dahulu, bila mana bantuan-bantuan diberikan dalam bentuk one off, walaupun hari ini masih lagi ada, dalam keadaan-keadaan yang emergency, bagi sudah, maka kelihatan ia tidak membantu masyarakat-masyarakat yang berhadapan dengan kesukaran hidup untuk mereka itu menginjak kehidupan mereka ke tahap yang lebih baik. Lantaran itu dia buat program yang pelbagai, pejabat-pejabat zakat yang baik, Masya Allah. Mereka adakan program-program memberikan suntikan-suntikan pengetahuan kepada anak-anak masyarakat yang sukar ataupun kurang upaya. Ini disebutkan, kita kata payah, orang susah. Daripada situlah anak-anak inilah yang akan merubah keadaan hidup keluarganya kepada kebahagiaan, kedamaian dan ketenteraman hati yang sebelum daripada ini mereka sukar untuk mencapainya. Macam mana yang dikatakan ilmu itu boleh merubah keadaan seseorang daripada tak bahagia kepada bahagia? Sifat ilmu ini disebutkan ia mampu untuk menembus yang samar. Waktu zaman sukar ini, tuan-tuan, siapa dapat satu jalan untuk cari duit, dia akan senyum seorang-seorang. Hari ini hidup susah, sukar bagi sebahagian manusia, ataupun mungkin kebanyakannya. Tiba-tiba dia dapat peluang dengan jalan tersebut, dan jalan yang baik, mudah-mudahan begitu, dia akan kata, Alhamdulillah, orang lain kelihatannya nampak macam susah hati, aku duduk saja pun masuk duit, dia kata. Contohnya lah, rezeki bagi dia. Kalau tidak sebelum daripada ni, Allah, ni dekat hujung tahun dah, bonus tahun ni 500 je, dia kata. Contoh, iuran anak sekolah pun 1,000 dah sekarang ni, tuan-tuan. Anak nak sekolah seorang 1,000. Itu bayaran pendaftaran. Itu tak kira tadika separuh harga, RM500. Sekolah tadika RM500. Zaman dulu RM500 tu, subhanallah, tak tahu apa nilai dia. Suara hati.
Tapi bila mana dia nampak Allah bagi pada dia jalan, ini jalan untuk rezeki, ini jalan untuk rezeki, jalan untuk rezeki, habis ilmu itu untuk hidup dunia, macam mana untuk hidup akhirat. Susahnya lah nak beramal, susahnya lah nak dapat pahala. Tiba-tiba dia jumpa dengan ilmu-ilmu yang menunjukkan bahawasanya buat sikit tapi pahala banyak. Banyak benda sebenarnya. Satu buku yang dikarang oleh sahabat saya Dr. Kharun Nizam, tulis tentang amal sikit pahala banyak. Nipis je buku dia, tapi amal 101 amal yang mana buat sikit dapat banyak. Orang kita semayang sepenuh hari contohnya, buat amal berat tapi biasa-biasa je contoh. Tapi setengah orang bila mana dia tahu kunci-kunci untuk beramal, panduan-panduan untuk beramal mengikut kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditunjukkan, buat sikit dapat banyak. Apa yang samar-samar daripada hidup beribadat sebelum daripada ni, dia berjaya untuk menempuh dengan baik, menemukan sesuatu yang hilang. Apa yang hilang biasanya kalau tak ada ilmu? Diri kita. Tak kenal diri. Bila mana tak kenal diri, takkan kenal Tuhan kita. Dan menyingkap apa yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi kita kata ma'rifatullah, antaranya kenal Allah Azza wa Jalla. Bila mana kita kenal Allah, insya-Allah yang lain akan menjadi mudah. Selain itu, naluri dan jiwa manusia adalah selalu ingin mengetahui hal-hal yang baru dan ingin mengungkap sesuatu yang menarik. Kalau hidup kita sentiasa sama je, tak ada apa-apa yang berubah, tak ada pengetahuan yang baru, boring ke tidak? Buka lemari, baju daripada first set sampailah ke set yang terakhir, warna sama 10 warna kelabu. Kelabu. Buka tiap hari, baju apa nak pakai? Kelabu. Setahun mau gila kita. Tapi kita mempelbagaikan warna kerana sifat manusia sentiasa menginginkan sesuatu yang baru. Nak menginginkan sesuatu yang baru, kalau dalam bentuk fizikal, ianya adalah sesuatu yang agak berat sebab melibatkan material, duit. Tapi kalau ilmu, kita boleh memperolehinya dengan pelbagai cara, dan kadang-kala ianya kita kata lebih murah daripada mendapatkan akan material yang baru. Ilmu, sekalipun kita pakai baju yang sama, semalam pakai jubah, hari ni pakai jubah juga, tapi ilmu yang baru tetap boleh kita perolehi, dan ia boleh melupakan kita kepada material yang kita kejar. Orang bila mana dapat satu permasalahan yang mana dia perlu fikir, dan fikir itu mendatangkan kegembiraan pada dia, hatta makan pun dia boleh tinggal. Contoh, kalau tuan-tuan dapat kerja baru, bos bagi kerja baru, ni kerja, dan kita memang minat dengan kerja tersebut, tak sedar kadang-kadang pukul 4 rasa perut pedih je, faham, semalam okey je, terlupa hari ni, lupa nak makan. Pasal apa? Buat kerja punya pasal apa? Seronok dapat benda yang baru. Itu hidup manusia. Maka ilmu itulah jalan untuk kita kata mendatangkan keseronokan dalam hidup, dan seronok itu sebahagian daripada elemen bahagia. Manakala bila sebut dalam kehidupan orang yang jahil ini ataupun orang yang bodoh ini, kehidupannya akan menjadi sangat membosankan. Jom main apa? Permainan yang semalam juga. Dia tak boleh create permainan yang baru. Jom kita kata pergi ke mana-mana, dia pergi tempat yang sama, tidak ada tempat yang baru sebab dia tidak ada pengetahuan tentang tempat yang baru. Jom kita buat satu benda yang lain, dia tak boleh buat benda yang lain, melainkan dia buat benda yang sama sebab ianya tidak ada idea untuk nak buat satu yang baru kerana kekurangan ilmu tersebut menyebabkan hidup dia sangat-sangat membosankan. Bayangkan orang jumpa dengan kita, setiap kali dia jumpa, tidak ada soalan yang lain ataupun bentuk soalan yang lain, melainkan ditanyakan benda yang sama. Apa khabar? Esok jumpa, apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Kalimah yang kita dengar sentiasa berulang di mulutnya ialah apa khabar untuk tempoh 10 tahun. Agak-agak bosan tak dengan kawan macam ni? Kalau orang yang kita kata berilmu, kalau hari ini dia tanya apa khabar, esok dia akan ubah bentuk soalan walaupun maksudnya sama. Maka dia tanya, apa keadaan kau sekarang ni? Macam mana anak engkau? Macam mana bini engkau? Soalan itu membezakan daripada hidupnya yang semalam, menyebabkan kita kata ada peningkatan pada komunikasi.
Bila ada peningkatan pada komunikasi, maka pada waktu itu kita kata hidup lebih menarik berbanding dengan orang yang kita kata bodoh, wal'iyadzubillah, ianya adalah kehidupan yang membosankan dan menyedihkan. Kerana ia tidak pernah memunculkan hal yang baru, yang lebih menarik dan juga segar. Yang kemarin seperti mana hari ini, dan hari ini pun akan sama dengan apa yang akan berlaku esok. Hal inilah yang saya bimbangkan kalau saya mengajar pengajian kitab La Tahzan ni. Tuan-tuan kata, benda yang sama juga. Bimbang juga saya. Nanti orang kata, Ustaz, tukar kitab lah. Boring La Tahzan ni, benda yang sama juga. Saya mungkin mandangnya dalam benda yang berbeza. Walaupun pengisiannya nampak hampir sama, tapi setiap kali saya baca tajuk-tajuk yang saya temui perbincangannya, saya mendapati ianya benda yang berbeza. Itu pandangan saya. Tapi saya tak tahu bagaimana penerimaan orang lain. Maka saya harap mudah-mudahan perbincangan yang kita bincangkan pada setiap kali pertemuan, ianya memberikan input-input yang baru. Ilmu yang memberikan kenikmatan juga. Bagaimana Tuhan minta daripada kita untuk sentiasa mohon padanya. Tuhan takkan minta daripada kita minta kepadanya benda tersebut, melainkan benda tersebut penting ataupun berharga untuk kita. Dalam Quran macam-macam doa yang Tuhan ajar pada kita, betul? Salah satu daripada bentuk yang Tuhan minta kita minta pada dia ialah minta ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, surah Taha ayat 114. Allah Maha tahu keperluan hidup kita. Dia takkan suruh kita minta daripada dia, melainkan apa yang kita nak minta tu benda yang penting, benda yang berharga. Sekarang dia minta kita mintalah daripada dia ilmu. Kita minta ilmu lah kali. Minta yang lain dulu. Yang lelaki minta kahwin lagi. Yang perempuan minta pinggan mangkuk. Yang anak-anak minta PSP. Yang kata orang yang agak berusia minta rumah yang besar contohnya. Macam-macam. Maka ketahuilah bila mana Allah minta daripada kita untuk minta sesuatu, ianya adalah benda yang besar. Dan kita sentiasa diminta untuk menambah ilmu dengan membaca. Allah sebutkan di awal firman-Nya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan takat ilmu, Allah minta ilmu itu ditambah. Sentiasa baca. Baca itu menambah akan koleksi ilmu. Baginda Nabi SAW bagi jaminan, siapa yang Allah nak bagi kebaikan pada dia umum, Allah bagi pada dia ilmu. Allah bagi dia faham tentang agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Kesemua jalan ilmu ini ianya meruntun manusia kepada kebaikan. Sedangkan manusia masih lagi tak nampak ilmu itu mampu untuk membahagiakan diri dia. Lantaran itulah pesan Dr. A'id Al-Qarni, dia kata, janganlah seseorang itu sombong dengan harta atau kedudukannya kalau ia tidak mempunyai ilmu sedikit pun, kerana hidupnya pasti tidak akan sempurna. Orang kalau ada ilmu, insya-Allah harta itu dan juga kedudukan akan tiba pada hidup dia, dalam bentuk yang kita katakan sama ada hakiki ataupun maknawi. Tetapi orang yang berharta, orang yang bertahta, sekiranya tidak ada ilmu, seolah-olah kedua-duanya tidak ada pada diri dia. Salah seorang daripada khalifah pada zaman Umayyah, Sulaiman, dia pesan kepada anak dia, wahai anakku, tuntutlah akan ilmu, janganlah kamu mewarisi kehinaanku seperti mana aku sekarang ini memilikinya. Pada waktu itu dia merupakan khalifah. Khalifah ni orang yang bertahta. Dan khalifah kita tahu sistem memiliki kekuasaan yang besar. Tetapi nasihat dia pada anak dia, dia kata, wahai anakku, carilah akan ilmu, jangan engkau mewarisi kehinaanku kerana tidak berilmu. Apa yang aku sedang miliki sekarang ini tidak mendatangkan kita kata kemuliaan, tetapi ianya lebih hampir kepada kehinaan. Itu orang yang dah memiliki tahta yang peringkat dunia. Apatah lagi kita kata kita ketua kampung pun tak dapat, contohnya ketua taman pun belum tentu. Ilmu pula tak nak dicari, maka pastilah lebih jauh daripada kemuliaan yang sebenarnya.
Lantaran itulah Allah Azza wa Jalla menyebutkan di hujung perbincangan ini, datangkan ayat ini, kata Allah, afaman ya'lamu annama unzila bi'ilmillah, afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Kata Allah, maka adakah orang yang mengetahui bahawa Al-Quran yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu perkara yang benar sama dengan orang yang buta hati? Takkan sama orang yang berilmu dengan orang yang memiliki ilmu. Antara yang ditutup oleh Dr. Al-Qarni juga, iaitu dibawakan satu syair yang ditulis oleh Al-Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari ini seorang daripada ahli tafsir yang terkenal, penulis kepada kitab Al-Kashaf tafsir. Tapi tafsir ni mirip kepada penulisan orang-orang Mu'tazilah, hanya dirujuk dalam bidang bahasa, tidak kepada bahagian-bahagian yang menyentuh tentang persoalan akidah. Apa kata Zamakhsyari? Kalau kita lihat, saya tak ambil keseluruhan potongan-potongan syairnya, tetapi gambaran daripada syair ini, ianya menyatakan bahawasanya hidup dengan ilmu di sisi orang yang memahami nilaian ilmu, ianya lebih seronok berbanding dengan hidup dengan benda lain. Kalau baca ayat ni sadis, istilah saya. Sadis tu apa dia? Subhanallah, dia gunakan bahasanya, kalau kita baca, kita pun tercengang. Dia kata apa dia? Malam-malamku untuk merajut ilmu yang boleh dipetik, menjauhi wanita elok dan harumnya leher. Siapa yang sanggup tinggalkan isterinya semata-mata untuk kita kata mendapatkan ilmu? Kita seronok untuk berada dalam pelukan isteri kita, kekasih hati kita, dengan bauan yang harum, lebih daripada kita kata sanggup untuk meninggalkan seketika bagi mendapatkan ilmu. Tapi tidak bagi Az-Zamakhsyari. Aku lalu lalang untuk menyelesaikan masalah sukar, mendapatkan satu masa untuk menyelesaikan satu permasalahan ilmu. Dia kata ianya lebih menggoda dan manis daripada berkepit betis yang panjang. Ini bahasa Arab, bila mana dia menggambarkan wanita, dia menggambarkan menerusi bahasa-bahasa ataupun anggota badan wanita yang boleh menggambarkan kecantikan wanita tersebut. Orang perempuan bila mana dia cantik, biasanya digambarkan dengan betis yang panjang. Maka pada waktu itu Az-Zamakhsyari kata, kalaupun orang lain melihat betis wanita yang panjang itu membuatkan dia tergoda-goda sehingga menyebabkan dia lupa segala-galanya, Az-Zamakhsyari kata tak. Untuk aku, duduk memikirkan satu masalah ilmu, lebih dia merasai kesan seronoknya berbanding dia duduk melihat menatap betis wanita yang panjang. Bunyi penaku menari-nari di atas kertas lebih manis daripada belayan wanita dan kekasih. Bagiku lebih bagus mencampakkan pasir ke atas kertas. Dalam bicara yang panjang lagi selepas daripada itu, tapi kesimpulannya yang diungkapkan oleh Dr. Aid Al-Qarni hasil daripada tulisan Az-Zamakhsyari ini, betapa manis dan indahnya hidup dengan dan dalam ilmu. Tuan-tuan, saya yakin kesemua daripada pengalaman hidup tuan-tuan ataupun puan-puan di belakang saya ni, di tepi saya ni, contohnya, semua akan kata saat yang paling manis adalah saat dalam dunia pembelajaran, masa kita sekolah dulu. Walaupun orang kata Allah Ustaz kahwin manis, betul, saya tak nafikan. Tetapi saat pengalaman hidup yang paling manis bagi saya lah, orang lain yang saya tanya pun kebanyakan kata masa sekolah. Itu sebab grup-grup alumni sekarang ni penuh dalam WhatsApp. Bukan cerita apa pun, flashback balik je cerita-cerita zaman belajar dulu. Zaman main buah getah, zaman main apa dia kapal kertas dalam kolam, terjun dalam ayak cak. Itu je pun nak cerita balik. Bukan benda apa pun, benda yang masing-masing dah ada pengalaman, tapi bila cerita balik, seronoknya lah. Selain daripada kita kata ilmu yang ditimba. Lantaran itulah sebagai peringatan yang terakhir, Allah Azza wa Jalla memperingatkan kita sekali lagi menerusi firman Allah pada surah Muhammad ayat yang ke-14. Allah kata, afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Dengan yang demikian, adakah orang-orang yang beriman dan taat, yang keadaannya sentiasa berdasarkan bukti yang nyata daripada Tuhannya, sama seperti mana orang-orang yang ingkar derhaka yang telah diperhiaskan kepadanya oleh syaitan akan kejahatan amalnya,
sehingga dipandangnya baik dan yang menurut hawa nafsunya, sudah tentu tidak sama sekali. Kalau bukan ilmu yang kita turut, pasti hawa nafsu itulah yang akan memandu kita. Habis, itu je. Kau buat benda ni pasal apa? Tak ada apa-apa, saja seronok-seronok. Sedangkan kita tahu perbuatan yang dia buat itu akan membinasakan diri dia. Tak maaflah orang yang vape ni kan. Walaupun ia adalah merupakan hak individu, saya menghormatinya. Tetapi kalaulah difikirkan dengan akal, apa faedah vape dalam hidup orang yang berakal, insya-Allah tidak akan menghirupnya. Bahasa saya menghirupnya pasal apa? Asap vape ni dia tak macam sedut dah, dia memang hirup. Bahasanya, minta maaf minta maaf. Tolonglah fikirkanlah keadaan diri kita, kebaikan diri kita. Insya-Allah mudah-mudahan ia mendatangkan lebih baik keadaan daripada sebelum daripadanya. Kalaupun bahasa saya itu mungkin sedikit kasar, tetapi tidak ada manfaat yang lain melainkan ianya adalah untuk kebaikan diri kita dan semua, biiznillah taala. Apa-apa yang silap, apa-apa yang kurang, saya pun jutaan kemaafan. Apa yang baik, kita harapkan hidayah daripada Allah yang berterusan, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.